Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 is enough. Okey. Kumpulan 8 dan ada 8 orang. Our tagline is dare to differ. Okey, dan kami merujuk KRA 3 inovatif. Jadi apa yang kami lakukan ialah kami mula dari belakang. Dan kerangka yang kami gunakan ialah kerangka yang digunakan oleh Di Bono, iaitu PMI, plus minus interesting. Jadi kita mula daripada yang ke-10. Okey, penilaian atas talian semata-mata, dia punya plus ialah 24/7. Maksudnya tidak ada batasan dari segi masa, anytime, tengah malam, dini hari, subuh dan sebagainya. Yang kedua, logistik tak terbatas kepada physical classroom sebab our classroom is the world. Ya. Yang ketiga, high tech, peluang untuk mempergunakan segala teknologi yang ada, tidak terikat pada masa, ruang dan tempat. Kemudian wisdom of the crowd. Jadi kalau kita buat penilaian atas talian menggunakan forum misalnya, bila setiap orang memberikan idea, dia boleh mewujudkan satu bentuk wisdom of the crowd. Maksudnya hasil daripada idea-idea itu akan dapat melahirkan sesuatu yang baik, ya, sesuatu idea yang baik. Kemudian automation of grading, kalau kita guna MOOC misalnya, dia ada mekanisme supaya markah tu dapat digradekan secara automatik, tapi kena setting dulu. Dia punya minus ialah kurang dari segi human touch sebab tak jumpa. Yang kedua, kalau ada pertemuan itu adalah artificial. Jadi maksudnya saya menggunakan ikon saya dan orang lain menggunakan ikon orang lain. Jadi kalau saya nakkan image saya bagus, mungkin saya letakkan gambar Lee Min Ho. Jadi itu adalah palsu, artificial, ya. Jadi tak sama dengan bersemuka yang betul. Kemudian yang ketiga, dari segi health hazard, mungkin ada masalah. Sebab apa? Sebab bila semua assignment dalam talian soft copy, mungkin ada masalah. Terpaksa menumpukan kepada skrin komputer, ya. Kemudian masalah infrastruktur, internet slow. Interesting, format tu interesting, menarik sebab kita boleh manipulate. Sama ada YouTube, Powtoon, macam-macam benda kita boleh buat. Interaktif, multimodal, ya. Dia boleh cater semua jenis learners, visual, kinesthetic, audio dan sebagainya. Okey, yang ke-9, penilaian individu tiada kumpulan. Plusnya ialah dia menghargai keunikan individu, boleh menggambarkan individual characters, elimination of free riders. Kita ada masalah ni, tapi kita dapat cater melalui individual assessment. Kemudian encourage student centered learning. Minus, beban penilaian jika saiz kelas besar, lack of socialization, teamwork mungkin tak ada, aspect of leadership mungkin tak ada, too individualistic. Kemungkinan kita terlalu fokus sangat pada individual, tak dapat nak balance, ya. Okey, kemudian mungkin ada bias sebab pensyarah pun manusia juga. Kemungkinan kita tumpukan sepenuh perhatian pada pelajar-pelajar tertentu dan neglect pada yang lain. Okey, yang interesting, dia mungkin dapat melahirkan, dapat highlight kreativiti, inovasi daripada pelajar dan juga pensyarah. Okey, 8. Kehadiran kelas tidak jadi pemberat, plus fleksibel untuk pelajar dan pensyarah, boleh meningkatkan participation, penyertaan dalam ruang selain daripada kelas melalui iFolio dan sebagainya. Minus, kemungkinan sukar untuk memantau, tidak dapat mengenali pelajar, masalah penyamaran, ya. Jadi sebab online, jadi kita boleh berlakon, ya. Boleh berlakon, kita boleh ni orang Myanmar boleh kita suruh dia menjadi kita misalnya, ya. Interesting, mengajar pelajar erti amanah, ya, supaya apa, tidak berlakon, tidak menyamar. Jadi kemungkinan kita boleh instill itulah rasa amanah. Yang ketujuh, kriteria straight A plus dapat meningkatkan motivasi pelajar. Good on student transcript, dapat membezakan antara pelajar yang cemerlang dan yang baik, mediocre and the excellent students. Minus dia mungkin mencemar kecemerlangan niat. Pelajar tu berusaha sebab apa? Dia nakkan dari segi number tu, jadi kemungkinan dari segi keikhlasan untuk belajar tu tidak ada. Bukannya dia nakkan ilmu, tapi dia nakkan transkrip tu bagus, A, ya.
So macam-macam berlaku, upah orang, plagiat dan sebagainya. Interesting to see how carrot and stick works. Jadi ini adalah prinsip behaviorism. Kita bagi hadiah, ganjaran, dia bekerja kuat. Untuk mengelakkan daripada prestasi turun, kita bagi denda, ya. Kemudian constructivist learning, kemungkinan kita kena fikir cara nak implement, ya. Sebab ini sebenarnya satu idea yang baik, tapi kita kena fikir macam mana kita nak implement dalam keadaan seperti ini. Okey, grade lulus ataupun kandas, minus tak dapat membezakan antara pelajar cemerlang dan baik. Tahap usaha pelajar hanya untuk lulus sahaja, ya. So dia ada dua, minimizer, maximizer. Kalau maximizer ni dia akan berusaha sedaya upaya, kalau bukan setakat memenuhi keperluan tapi excel. Tapi kalau minimizer ni dia tahu, jadi untuk lulus keperluan asas saja, ya. Okey, interesting untuk mengetahui bahawa ini semua adalah melanggar nature manusia. Kerana manusia suka buat penilaian, manusia suka darjat. Bila kita beli barang, selalu kita pilih yang baik, yang bagus. Kalau kita nak tengok filem, ada favourite kita, ya, dan sebagainya, ya. Okey, yang kelima, service learning. Plus dia dapat menghayati jiwa masyarakat, sebab pelajar tu dia akan berada dalam kasut masyarakat, ya. Pelajar akan dapat mempelajari sesuatu yang tidak ada dalam buku. Jadi misalnya city slickers, pelajar-pelajar daripada bandar akan belajar hidup di kampung. Pelajar daripada Semenanjung akan belajar cara kehidupan di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Okey, jadi real life situation, good for effective. Maksudnya bila berada di tempat itu lebih mudah untuk menghayati, dan ni saya pasti akan menjadi kenangan sampai bila-bila, ya. Service learning. Okey, minus cost yang tinggi mungkin diperlukan, careful organizational planning, dan mungkin juga melibatkan political interference. Kerana kita tak careful, mungkin ada orang-orang tertentu boleh menggunakan ni sebagai salah satu cara untuk increase dia orang punya mileage dan sebagainya, ya. Okey, interesting, kill two birds with one stone, ya. Untuk pelajar dan juga masyarakat. Untuk belajar yang pertama, dan yang kedua berbakti kepada masyarakat. Okey, yang kedua dapat melihat bagaimana pelajar berinteraksi dengan komuniti. Itu dari segi adaptation, cultural learning, mungkin in term of language, ya. Kalau di Sarawak selalu sebut lawa, ingat kan, cantik rupanya sombong, ya. Kalau Sabah kata pergi restoran, kata ada kayu balak tak, terkejut kita. Rupanya kayu balak itu ialah pencungkil gigi. Okey. Ini yang keempat, ya. Pelajar mesti buat baik untuk melatih pemikiran kritikal. Refleksi, ya, komponen penilaian wajib. Pelajar mesti buat baik untuk melatih pemikiran kritikal. Jadi pelajar dia reflect apa yang telah dilakukan, dan di sini dia masukkan emosi sekali. Bukan setakat konten tapi juga emosi, ya. Dalam Instagram saya masukkan itulah taxonomy of reflection, ya, sampai dia peringkat yang bawah, ya, sampai kepada peringkat yang paling tinggi sekali dalam Bloom taxonomy, iaitu creating. Okey, dia punya minus, penilaian agak sukar, sangat subjektif. Mungkin sukar pelajar yang tidak pandai menulis untuk meluahkan maksud. Saya pernah cuba buat ni dulu, dan didapati pelajar-pelajar sains, sebab tak biasa, jadi agak sukar. Dan saya juga ada pengalaman pelajar medik. Yang interestingnya, pelajar medik ni bagus buat reflection, walaupun dia orang sains, kan. Okey, tidak mudah melatih pelajar mengajar kemahiran menulis, ya. Tapi practice makes perfect, ya. Satu, habis. Sebenarnya kami mula daripada bawah, jadi sebab tu yang atas-atas tu tak ada, ya.